Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bertemu kembali kita pada siri yang keempat dalam mempelajari subjek pendidikan syariah Islamiyah tingkatan 4. Jadi kita sudah menyelesaikan 3 siri dalam bidang hadis, dalam bab ataupun tajuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, siri yang keempat ni kita akan membincangkan berkenaan dengan isu pengubahan yang dibenar, pengubahan yang dibenar dan dilarang. Baik, cuba anak-anak pelajar ingat bahawa asal hukum yang disebut dalam hadis yang kita bincangkan pada seri-seri sebelum ni, asal hukum mengubah ciptaan Allah, fizikal kita, mana-mana tubuh bahagian tubuh kita, hukumnya adalah diharamkan. Tetapi di sana ada perbincangan di kalangan para ulama yang mengharuskan pengubahan yang bersifat harus ataupun dihukumkan sebagai harus, dan ianya sudah tentu ada juga yang dilarang dalam syariat. Baik, yang pertama apa dia? Yang pertama, melakukan pemindahan organ. Memindahkan dan mengambil anggota badan manusia yang sudah mati atau masih hidup kepada orang yang memerlukan untuk meneruskan kehidupan, seperti pemindahan hati, buah pinggang, jantung dan mata. Proses pemindahan organ telah diwartakan. Wartakan apa? Harus. Kita bagi color biru lah. Dihukumkan, difatwakan harus oleh Mufti Mesir. Bagi tujuan apa? Bagi tujuan rekonstruktif. Nak sebut tu payah lidah orang Jawa. Rekonstruktif. Baik. Yang kedua, pembedahan plastik. Yang pertama, pemindahan. Yang ni pembedahan. Ingat, pembedahan plastik. Pembedahan rekonstruktif. Untuk tujuan perubatan. Ingat, untuk tujuan perubatan. Seperti apa? Contoh, mengambil daging di peha untuk ditampal pada bibir yang sumbing. Yang kedua, pembedahan plastik juga. Pembedahan plastik kosmetik. Untuk kecantikan, seperti contohnya apa? Botox. Bukan botak, botox. Maka hukumnya apa? Hukum dibincangkan, hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Tapi jaga-jaga, harus macam mana tu? Harus bagi maksud perubatan. Kerana untuk memulihkan bahagian-bahagian tubuh atau wajah yang rosak dan cacat, seperti mengambil daging peha untuk ditampal di bibir yang sumbing, sekira hanya untuk kecantikan. Macam mana? Kalau kecantikan, hukumnya semata-mata kalau kecantikan, hukumnya adalah diharamkan. Seperti hidung penyek, hidung jambu nak mancung tirus, tak boleh. Tak comel cara mana hidung kalau tak mancung. Ada je orang minat hidung tak mancung. Ataupun memutihkan kulit yang hitam, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab tujuan hanya kecantikan semata-mata, bukan ada kecacatan, kerosakan pada mana-mana tubuh anggota badan. Baik, seterusnya, kepentingan meninggalkan larangan ataupun tegahan dalam hadis. Tegahan, larangan daripada Nabi SAW. Pertama, menjadi individu Muslim yang sentiasa bersyukur. Tuhan kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita tahu belaka ayat ni. Kalau kiramu syukur, kami tambah. Nampak tak? Nikmat ni dia tidak statik. Tuhan beri, pemberian Tuhan ni dia tidak orang kata bersifat kekal. Dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Kalau mu syukur, Tuhan kata, tak percaya Tuhan kata, kena percaya, kita beriman.
Tuhan kata kalau mu syukur kami tambah. Tambah ni dari sudut apa? Jangan kita kecilkan skop. Tambah. Dari sudut harta, dari sudut kebahagiaan, dari sudut ketenangan. Ya mungkin hartanya tak bertambah, tetapi ketenangan jiwa itu bertambah-tambah. Rasa tenang hati. Apa guna harta banyak? Tetapi tak tenang. Disebabkan apa? Hilang syukur itu. Lahirnya kekufuran, dipanggil kufur nikmat. Dan menghargai ciptaan Allah Ta'ala. Hargailah. Kita dapat ni, kita tak pernah beli, kita pun tak pernah sewa apa yang kita ada. Tubuh kita, kalau kita kata kekayaan kita itu cemerlangnya kita dalam periksa itu asal usaha kita, ingat itu pemberian Allah juga daripada apa yang ada pada tubuh kita, akal kita, mata kita, telinga kita dan sebagainya. Yang kedua, sentiasa yakin. Yakin 100%, percaya. Tidak ada rasa syak, tidak was-was, tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu, tidak ada waham. Dan redha dengan kejadian diri serta mengakui Allah Ta'ala sebaik-baik penciptaan. Yang ketiga, menghindarkan perasaan takbur, sombong, al-kibr. Kibr ni sombong, ni pakaian Tuhan. Mana pakaian Tuhan ialah sifat Tuhan. Tuhan je boleh sombong, rasa besar. Kita tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak ada apa sekarang. Semua pemberian Allah Ta'ala. Takbur, sombong, lawannya tawadhu', merendah diri, rasa hina diri. Dan sombong ni pun sifat yang tercela, sifat daripada makhluk Allah yang dilaknat, iaitu iblis. Sombong, tidak mahu tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang kalau sombong dalam perkara mengubah fizikal ini, sebab apa sombong? Kecantikan yang dimiliki. Kalau rasa huduh, dia nak comel, dia rasa rendah diri. Rendah diri macam tu tak baik. Kita rasa rendah diri pada wajah yang sudah sempurna Tuhan ciptakan untuk kita. Cuma kita duk berharap supaya kita nampak orang comel, kita nak comel macam tu. Comel cantik ni adalah satu perkara yang subjektif. Bukannya semestinya si hitam itu huduh, si putih itu cantik. Ada putih tapi tak cantik. Mata, persepsi masing-masing. Dan keempat, kita sambung, menjauhi unsur-unsur penipuan dan kepalsuan. Penipuan ni tak boleh terima dalam agama kita kerana ianya menindas. Dan kepalsuan ni adalah kepura-puraan pun tidak boleh diterima dalam agama kita. Dan yang terakhir, yang kelima, boleh menjejaskan kesihatan. Ni doktor kata tak molek, tak bagus untuk kesihatan, akan memudaratkan serta mendatangkan kerosakan tubuh badan. Baik, kemudian apa usaha kita? Usaha kita untuk menghindari perbuatan yang mengubah ciptaan Allah. Banyak. Boleh kita tengok di sini. Di antaranya, yang pertama, berusaha mendalami, mempelajari hukum hakam. Mendalami, betul-betul, belajar betul-betul hukum hakam tentang Islam. Sekarang, dunia masa sekarang, kita boleh lihat orang tak nak belajar betul-betul, tetapi ingin mahu bercakap tentang hukum hakam. Akhirnya membawa kepada impak yang tidak baik. Implikasinya kepada perkara-perkara yang tidak baik. Popular sikit nak bercakap pasal agama. Padahal dia tidak ada latar belakang berkenaan agama. Tidak mendalami, mempelajari hal agama dengan sebaiknya. Bila orang bertanya, terus ingin memberi jawapan, sedangkan ianya menyalahi daripada yang sebenar. Jadi kita nak belajar daripada siapa? Daripada mereka yang pakar, guru-guru kita, para asatizah kita, ustaz-ustaz kita, daripada orang yang mendapat tauliah dalam bidang agama. Jabatan agama, majlis agama bagi tauliah pada ustaz tu, mana dia ada kelayakan, dia ada autoriti untuk membicarakan hal ehwal benda perkara-perkara agama. Bukan kita rujuk pada artis. Sekarang ni artis nak jadi ustaz. Ada ustaz pula pelajar agama nak jadi artis. Bersungguh-sungguh nak masyhur, nak bersungguh-sungguh nak glamour. Jadi
Glamour masyhur ni adalah penyakit yang sangat bahaya. Siapa yang tak bersedia, jangan memandai-mandai untuk menceburkan ataupun memasukkan diri ke dalam daerah kemasyhuran. Penyakitnya kesannya besar. Baik, yang kedua, mengadakan aktiviti keagamaan seperti dialog ilmiah atau program perdana hal ehwal Islam yang memberikan penjelasan tentang bahaya pengubahsuaian ciptaan Allah kepada diri sendiri. Yang ketiga, sentiasa bersyukur. Macam kita sebut sebelum ni yang tadi, bersyukur dengan kejadian diri yang sempurna. Ingatlah, bersyukur. Di samping meyakini hanya Allah sahaja sebaik-baik penciptaan, bukan manusia. Kalau kita tengok orang ubah kan, kalau kita tengok ada negara-negara yang suka benar artisnya mengubah, membuat pembedahan plastik pada mukanya, kita akan nampak kecantikannya tidak asli. Cantiknya tak sama macam rupa asalnya. Walaupun difikir rupa asalnya bodoh, tapi sebenarnya cantik, bagus, sesuai dah. Dan yang keempat, memperbanyak zikrullah. Ingat Allah. Antara doa yang kita boleh amal untuk senangnya Allah Ta'ala, Nabi ajar baca lepas setiap kali sembahyang fardu, sembahyang sunat. Anak-anak boleh amal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ustaz ulang. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi. Hafal, amal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami, bantu aku. Untuk apa? Untuk mengingati engkau. Allahumma a'inna ala zikrika, mengingati engkau. Bila ingat, datang syukur. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan bantu aku untuk aku melaksanakan ibadat-ibadat yang diterima oleh engkau. Ibadat, amalan yang ikhlas. Jadi bila kita zikir pertama, melalui zikir itu, melalui amalan soleh lah, macam doa, memperbanyakkan doa, supaya dilindungi daripada terjebak melakukan perbuatan pengubahsuaian yang dilarang kerana menurut kehendak hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu, kita punahlah, hancur binasa. Kelima, memilih rakan supaya. Tengok macam kawan kita ni, Allah happy sungguh. Kan baik tu. Kawannya yang tengah pakai kopiah, kiri dan kanannya orang yang berjanggut, Allah dengan pakaiannya, ada nampak tanda-tanda kesolehan. Beginilah kita nak berkawan dengan orang macam ni. Sebab ulama sebut bahawa daripada rakan ni kita akan dapat mengambil sifat ataupun akhlak ataupun tabiatnya. Oleh sebab tu ada sebagian ulama menyebut bahawa tabiat akhlak ini adalah diumpama pencuri yang mencuri barang di rumah seseorang, yang mana tuan rumah tidak menyedari barangnya diambil oleh pencuri. Begitulah tabiat, sifatnya dia mengambil akhlak sifatnya orang yang lain tanpa disedari. Tanpa disedari kita ambil. Kalau kita berkawan dengan orang baik, kita dapatlah baik. Kalau kita berkawan dengan buruk perangai, dapatlah buruknya. Seperti biasa kita dengar kan, orang yang berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kita dapat wanginya. Kalau kita berkawan dengan orang yang menjual besi, tukang besi, maka kita akan dapat tempias bau besi yang busuknya, yang busuk itu. Dan yang keenam, menguatkuasakan undang-undang syariah oleh pihak yang berkuasa bagi proses mendidik masyarakat. Ni peranan kerajaan untuk mendidik masyarakat dengan penguatkuasaan, supaya sentiasa menjaga dan mematuhi syariat dengan betul. Habis, alhamdulillah, untuk tajuk ini dalam bidang hadis, bab yang pertama, iaitu tajuk mengubah ciptaan Allah. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan masuk pada bab yang kedua bidang hadis, iaitu tajuk di bawah tajuk syak dalam solat. Terima kasih anak-anak sudi mendengar. Sekian, hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.